Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Salam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dengan salah seorang tokoh IMT, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azhar bin Muhammad Shazili, Timbalan Chancellor Akademik dan Tata Bangsa IMT. Untuk makluman yang bagi Prof, tujuan pembual pada petang ini adalah sebagai salah satu inisiatif daripada pihak UPD SNZ untuk mengumpul maklumat terus daripada maklumat primer daripada tokoh yang berkenaan. Ini sebagai salah satu usaha untuk projek ikon UMT, projek ikon UMT, dan projek ini telah diilhamkan oleh pengarah kami lah, Profesor Dr. Muhammad Aziz Muhammad. Okey, dan tanpa membuang masa lagi, saya terus kepada soalan. Okay, soalan yang pertama, bolehkah yang berbahagia Prof menceritakan seberingkas mengenai latar belakang pribadi Prof? Terima kasih Amir. Saya mendapat pendidikan awal dan juga menengah di Ipoh, Perak, dan saya telah menamakan pengajian peringkat menengah pada tahun 1972, dan seterusnya saya telah ke United Kingdom untuk mengikuti pengajian A-Levels, dan pada tahun 1975 saya mengikuti pengajian di University of Wales, Institute of Science and Technology di Cardiff dalam bidang biologi gunaan. Dan pada tahun 1979 saya telah menyambung pengajian ke peringkat PhD dalam bidang aquatic toxicology. Aquatic toxicology ini adalah bidang dari segi melihat dari segi ketoksikan ataupun keracunan logam berat terhadap peringkat awal kehidupan ikan. So, itu adalah asas bagi bidang saya, iaitu aquatic toxicology ataupun ketoksikan disebabkan oleh pencemaran terhadap kehidupan akuatik. Dan selepas itu saya terus daripada tahun 79 itu, setelah tamat bachelor, saya telah pun menyambung, saya pun telah mendapat jawatan sebagai tutor di UPM. Dan setelah tamat pengajian pada tahun 1984 saya menyambung sebagai pensyarah pula ya, UPM Sedang selama setahun setengah. Dan selepas itu pada tahun 85 saya telah bertugas di UPM Cawangan Terengganu pada masa itu dalam Fakulti Perikanan dan Sains Samudra. Daripada tahun 85 sehingga sekarang ini saya telah berada di Laboratorium Teliport Kota Terengganu. Itulah sedikit sebanyak di sejarah pelajaran dan juga perkhidmatan saya di UMT. Jadi sepanjang Prof kita tahu ni sebagai orang lama yang di UMT sejak daripada era yang Prof sebut tadi ya. Jadi sewaktu sekian lama Prof dah berada di sini, apakah cabaran dan strategi yang Prof lihat wujud dalam pengajian sains sendiri bagi memenuhi keperluan industri bidang berkenaan masa kini? Okey. Dari segi cabaran dan strategi ini melibatkan bagi saya 3 perkara lah ya. Pertama dari segi mengadakan program atau kurikulum sains marine yang dapat menangani isu global ya. Dan sekarang ni kita tahu dari segi isu global berkaitan dengan sains marine ini adalah dari segi perubahan iklim bumi, dari segi pencemaran, dari segi pengeksploitasian sumber laut dengan berlebihan, dan satu lagi isu adalah berkaitan dengan perubahan persekitaran laut disebabkan oleh
bilangan manusia yang terlalu ramai. Itu jadi isunya. Menyediakan program pengajian yang terkini, itu satu cabaran. Dan yang keduanya ialah bagi mendapatkan ahli akademik yang terlatih di dalam bidang-bidang sains marine atau oceanografi yang tradisional dan juga yang terkini. Dan boleh dikatakan daripada dulu sehingga sekarang, alhamdulillah baru-baru inilah kita mempunyai ahli-ahli akademik yang meliputi berbagai bidang yang kita perlukan dan hampir lengkap sekarang ini, ya, dari segi ahli-ahli bersyarahnya yang mempunyai lulusan PhD dalam bidang-bidang yang kita rasa mampu menjalankan program pengajian sains marine dengan terbaik sekali. Dan saya rasa di negara kita sekarang ni kita mempunyai bilangan dan juga mutu dan juga bidang ahli-ahli akademik yang sangat sesuai untuk sains politik. Saya rasa tidak ada universiti lain yang seperti itu. Tetapi walaupun begitu, ya, kita ada beberapa bidang lain yang kita belum lengkap, dan itu kita boleh lengkapkan kemudian inilah bila kita dapat lagi pensyarah-pensyarah lain di dalam bidang itu. Lagi satu adalah cabaran yang ketiga ialah di negara kita bidang sains marine ni seolah satu bidang yang belum berkembang, walaupun telah lama ada bidang pengajian sains marine, tetapi dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya untuk bidang sains marine itu sendiri seolah-olah tidak berkembang kepada tahap yang kita perlukan dan pada tahap yang kita suka. Kalau kita lihat di Australia, bidang biologi marine itu, ya, marine biology itu adalah satu bidang yang amat diminati oleh pelajar-pelajar, dan antara sebabnya ialah kerana industri di sana amat memerlukan graduan di dalam bidang biologi marine dan juga sains samudera, marine science amat memerlukannya, oleh kerana mereka ada industri pelancongan, industri pengeluaran makanan daripada laut, industri pemonitoran dan alam sekitar, kelautan, dari segi industri pengangkutan laut dan sebagainya. Walaupun kita negara maritim, kita dikelilingi oleh lautan sekeliling kita, tetapi somehow ianya tidak menjadi sebegitu yang seperti di Australia. Dan pada saya ini adalah satu cabaran yang terbesar lah. Kemungkinan juga disebabkan oleh populasi negara kita tu belum cukup besar, dan oleh itu keperluan dia masih kecil-kecilan di dalam segi bidang, kecuali katakan bisnes dan sebagainya kan. So ianya mungkin memerlukan lagi masa lah. Selain itu juga mungkin kita pun dalam sentiasa di dalam proses untuk mengubah program sains marine kita, ya, supaya lebih menepati keperluan negara kita. So dari segi itu beberapa cabaran, tapi sedikit sebanyak kita mengatasinya, dan sekarang ini kita dalam keadaan yang terbaik lah dari segi barisan pensyarah-pensyarahnya, ahli-ahli akademiknya, dan juga dari segi kurikulum akademiknya pun, ya. Soalan seterusnya, melihat daripada pengalaman luas Prof dalam bidang sains marine ini, bolehkah Prof terangkan mengenai kebolehpasaran graduan dalam bidang ini? Okey. Sebab memandangkan yang Ya. Prof beritahu dia cabaran apa Ya, dalam betul. perkembangan Ya. bidang sains marine yang masih belum merangsangkan. Okey, saya ada menyentuh sedikit sebanyak tadi mengenai kebolehpasaran graduan kita. Tadi saya kata walaupun kita negara maritim, tetapi dari segi penglibatan atau keperluan bagi bidang sains laut itu seolah-olah tidak meningkat dengan banyaknya berbanding dengan negara lain. Dan oleh itu kita lihat pelajar-pelajar atau graduan sains marine selama ini mendapat pekerjaan yang nak dikatakan 100% berkaitan dengan sains marine itu memang tidaklah. Oleh itu mereka dapat pekerjaan di Jabatan Perikanan, dalam Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Laut,
ya, dan lain-lain seperti bank dan pelbagai yang lain. Mereka mendapat pekerjaan, tetapi ianya akan lebih baik jika mereka dapat pekerjaan dalam bidang yang sangat berkaitan dengan sains laut, katakan yang menjurus kepada sains marine. So seperti Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Laut itu memang mereka mengambil pelajar kita, graduan kita, oleh kerana latihan mereka dengan laut. Ya. Tetapi sekarang ini kita juga mengeluarkan pelajar dalam bidang sains nautika yang lebih sesuai untuk kerja di Jabatan Laut. Dan ini mengurangkan peluang pekerjaan mereka daripada bidang sains marine. So, dan sebelum ini dapat pekerjaan di Jabatan Perikanan, tetapi pelajar mereka compete dengan pelajar perikanan dan graduan perikanan dan aquaculture dan sebagainya. So ini menjadi isunya lah. Apa-apa pun saya rasa setelah kualiti pelajar yang masuk ke dalam UMT pun meningkat dengan baik, maknanya kualiti pelajar itu sendiri baik, maka kita pun akan mengeluarkan graduan yang lebih baik. Selain pada usaha kita dari segi bidang pembelajaran dan pengajaran, maka kita dapat lihat bahawa pelajar kita mampu berkecimpung di dalam bidang yang pelbagai, dan ini juga memberi makna bahawa latihan kita di UMT ini cukup baik dan graduan kita mampu bekerja di berbagai-bagai bidang. Itu juga petanda baik. Tetapi saya lebih suka kalau kita lihat pelajar sains marine dapat bekerja di dalam bidang sains marine yang khusus. Itu adalah petanda yang terbaik kalau kita dapat capai perkara itu. Tapi kita belum sampai lagi situ. Dan kita akan terus memperbaiki sistem pelajaran dan pengajaran kita. Kita terus memperbaiki kebolehan masyarakat kita untuk menerapkan ilmu, ya, dan skill kepada graduan kita, dan kita harapkan ianya akan jadi lebih baik lagi lah. Setakat ini alhamdulillah saya anggap agak baik, tapi kita ada banyak ruang lagi untuk kita tingkatkan lagi kebolepasaran graduan sains marine. Bagi Prof, kita lihat banyak terlibat dalam melakukan kajian di persekitaran Laut Selatan. Ya. Jadi bolehkah Prof terangkan dan jelaskan mengenai isu-isu serantau yang berlaku, yang berkaitan dalam bidang sains ini? Okey. Encik Amin, oleh kerana bidang saya ni adalah kajian pencemaran, dan saya pula adalah khusus, ya, kepada bidang geokimia logam berat. Oleh itu saya akan menerangkan mengenai bidang kajian saya ni. Pada bidang PhD saya sebenarnya adalah, tadi saya terangkan, ialah dari segi toksikologi akuatik, dan saya telah mengkaji masa mengajar PhD dulu berkaitan dengan kesan logam berat terhadap ikan, ya, sebagai organisma ujian. Tetapi setelah saya datang ke Kuala Terengganu ini, saya lihat kita tidak ada maklumat asas atau data asas berkaitan dengan paras, for example, ataupun kepekatan logam berat di dalam air laut, di dalam endapan ataupun sedimen di dasar laut dan hidupannya. Dan oleh itu saya berubah sedikit daripada bidang PhD saya pada bidang yang baru sedikit, dan oleh itu daripada tahun 85 sampai sekarang ni saya telah mengkaji taburan kepekatan logam berat di dalam medium laut. Medium laut ni maksudnya air, sedimen dan sebagainya. Dan tujuan saya adalah pertamanya untuk tahu berapa parasnya, dan satu lagi untuk tahu sama ada pencemaran ke tidak. Dan oleh itu selama ini kajian saya telah melibatkan kawasan Laut Cina Selatan di kawasan pesisiran, iaitu tepi pantai,
dan lama-kelamaan terus ke laut lepas sampai ke sempadan EEZ Malaysia, sampailah ke Sabah dan Sarawak. Dan pertamanya saya terpaksa memantapkan kebolehan saya untuk mengukur kepekatan yang sangat rendah, sebab dalam air laut kepekatan semula jadi itu amat rendah. Boleh katakan dari segi, kalau kita lihat dari segi kepekatan logam berat dalam air laut ni, lebih rendah lagi kepekatan dia dalam air laut tadi daripada katakan air minum kita. Kepekatan logam dia sangat rendah. Allah telah ciptakan laut ni dalam keadaan yang sebenarnya seolah sangat bersih lah dari segi logam berat. Dari segi lain tu lain hal lah. Dari segi logam berat tu dia kepekatannya amat rendah dalam air laut. Dan oleh itu saya telah meningkatkan keupayaan saya sedikit demi sedikit, dan sekarang ini saya dan kumpulan saya, pelajar-pelajar saya dapat mengukur kepekatan logam berat dalam air laut pada kepekatan yang teramat rendah. Dan itu adalah satu pencapaian yang bagi saya adalah amat penting lah, ya. Dan kita sekarang telah mempunyai peralatan dan perkakasan yang sesuai untuk menjalankan kajian seperti itu. Satu lagi ialah untuk mendapatkan kaedah yang baik bagi mengukur logam berat dalam enapan. Dan daripada kalau awal dulu kita sangat kekurangan alat yang khusus, tapi sekarang ini kita telah amat lengkap untuk menjalankan kajian bagi logam berat dalam enapan. Sebab untuk mengkaji logam dalam enapan ini, kita terpaksa menghancurkan dengan pasir, dengan lumpur dan sebagainya, hancurkan 100% sehingga menjadi larutan yang jernih sebelum dapat diukur. Dan sekarang ni kita dapat, saya dapat dan kumpulan saya dapat menggunakan peralatan yang sangat khusus bagi menyediakan sumber sampel menjadi seperti itu, dan seterusnya mengukur dengan alat yang kita ada di Institute of Oceanography yang sangat jitu dan boleh mengukur kepekatan yang amat rendah. So ianya memerlukan kaedah yang lama, dan saya telah menyediakan itu. Dan oleh itu bila saya mengukur kepekatan logam berat di Meratata di Malaysia ni, apa yang didapati ialah sebenarnya bagi kebanyakan laut kita ni sebenarnya pencemaran tidak ada dari segi logam, ya. Pencemaran dari segi logam tu boleh dikatakan tidak ada. Tetapi di pantai barat, laut pantai barat, ada di kawasan-kawasan tertentu di mana pencemaran itu memang ada. Pencemaran ni dari segi, kalau dari segi definisinya, kepekatannya jauh lebih tinggi daripada kepekatan dalam kerak bumi. Kita boleh sentiasa berbandingkan dengan kerak bumi. Dan apa yang kita dapati di kawasan kita ini adalah kepekatan dia bagi setengah logam itu lebih rendah daripada kepekatan kerak bumi. Dan itu yang menyebabkan saya mengkaji lebih mendalam lagi apa yang menyebabkan berlaku seperti itu, kenapa lebih rendah daripada kerak bumi. Dan seterusnya saya telah membuatkan kajian yang kawasan yang luas seluruh Laut Cina Selatan bagi mengetahui keadaan sebenar. Dan hasil daripada itu dah kita dapat tahu dari segi setengah logam itu lebih tinggi daripada kerak bumi, setengah logam itu lebih rendah. Dan ianya adalah berkaitan dengan iklim panas di kawasan tropika ni lah, yang menyebabkan perkara begitu berlaku. Juga seterusnya dalam masa beberapa tahun yang lepas ni, saya ingin mengetahui dari segi dari mana sumber logam ini. Sebagai saintis kita tahu asasnya ialah segala-galanya mesti datang daripada kerak bumi di daratan, ya, daripada bukit, tanah dan sebagainya. Sebab di situlah segala material dalam lautan ni memang asasnya daripada darat. So sudah semestinya logam dan sebagainya pun, elemen apapun unsur pun datang daripada kerak bumi. Dan sebagai seolah saya daripada training sebagai biologi menjadi seolah-olah macam ahli kimia lah, ya. Dan oleh itu saya juga telah mengkaji dari segi kepekatan logam berat dalam tanah daripada bukit sehingga katakan daripada di kawasan Kenyir, ya, mungkin buka desa Kenyir dan tanah-tanah sekitar basin Kuala Terengganu
dan seterusnya saya kaitkan kandungan logam dalam dikatakan dalam batuan di kawasan darat tadi dengan di laut. Dan satu kajian ni ialah apabila kita kaji dari segi pencemaran ni, sebenarnya setiap masa logam tu memang dah sentiasa ada. Tetapi bagaimana kita nak bezakan antara logam yang datangnya daripada aktiviti manusia, seperti katakan penggunaan kenderaan, daripada kilang dan sebagainya. Macam mana kita nak bezakan sumber itu daripada sumber semula jadi. Yang itu yang menjadi utama. Dan kajian saya ke arah itu pula. Ianya telah melalui evolusi lah, daripada just pengukuran asas, seterusnya kepada ada pencemaran ataupun tidak. Lepas tu bagaimana nak bezakan pencemaran ke ataupun semula jadi, sumber semula jadi. Dan kaedah-kaedah saya itu telah berkembang sehingga macam itulah sekarang ni. Dan yang menjadi isu utama bagi Laut Cina Selatan ini ialah pertamanya serba-serbi kita kekurangan ilmu ataupun knowledge mengenai Laut Cina Selatan ini. Dari segi maklumat mengenai Laut Cina Selatan juga berkurangan dalam repositori dunia. Mungkin disebabkan kalau dipandang dari segi lautan seluruh bumi ni, Laut Cina Selatan tu amat kecil sebenarnya, dengan satu tumpuk perairan yang kecil lah berbanding dengan lautan Atlantik ataupun Pasifik. Oleh itu banyak kajian di lautan Pasifik, Atlantik dan Southern Ocean dan sebagainya. Dan lautan kita ni amat kurang. Tetapi dari segi kepentingannya, bagi saya ianya amat penting, oleh kerana Laut Cina Selatan ini dikelilingi oleh sangat ramai penduduk, beratus-ratus juta penduduk, ya, daripada katakan kawasan Mekong, Thailand, Malaysia, Indonesia, itu Sarawak, Sabah, ya, dan juga Filipina. Dan lautan Laut Cina Selatan itu terbuka besar ke arah utara Laut Cina Selatan. Dan yang banyak menjalankan kajian di Laut Cina Selatan adalah daripada China. Ya, mereka banyak masuk ke sempadan katakan Vietnam, Filipina dan sebagainya, tapi tidak memasuki EEZ kita lah. Kerana itu kawasan Malaysia, ya. So maklumat tu memang amat berkurangan. Tetapi ianya akan menjadi semakin penting isu itu Laut Cina Selatan, oleh kerana ianya satu perairan yang boleh dikatakan agak tertutup. Dan kemasukan bahan ataupun material ke dalam Laut Cina Selatan melalui sungai-sungai besar amat banyak. Ialah daripada sungai-sungai besar di Thailand, sungai-sungai besar di Laos, Cambodia dan sebagainya, kawasan Mekong, sungai-sungai besar di kawasan Borneo dan juga Malaya, kan. So ianya penting. Kependudukannya amat tinggi. Dan oleh itu pencemaran dari segi, kalau dari segi logam tadi kurang, tetapi pencemaran dari segi bahan-bahan lain amat teruk, ya. Dari segi katakan nutrien ni lah, dari segi fosforus, nitrogen dan sebagainya untuk macam zat tumbuhan, amat banyak bakteria, oleh kerana tahap penjagaan kebersihan kumbahan dan sebagainya sangat masih berkurangan di kawasan Asia ni. Yang lainnya, yang masalah yang paling besar pencemaran ialah dari segi kemasukan enapan ataupun sedimentation daripada sungai-sungai. Oleh kerana hutan di kawasan Asia ni banyak ditebang, oleh itu hakisan tanah tu amat tinggi. Kita lihat sungai-sungai itu berwarna kuning, kan, dan semua bahan itu masuk ke kawasan perairan Laut Cina Selatan. Dan ianya menjadi isu dari segi merosakkan kualiti air, dari segi merosakkan terumbu karang, ekosistem laut dan juga kawasan sungai itu memang rosak disebabkan oleh kadar enapan yang amat tinggi. Itu menjadi isu yang lebih penting sebenarnya daripada pencemaran kimia, pencemaran oleh enapan dan zat tumbuhan dan bakteria yang boleh membawa penyakit dan sebagainya. Yang itu jadi isu yang lebih penting sebenarnya. So, dari segi dan yang penting sekarang ni ialah kajian, bagi saya ialah kajian yang meluas
kajian luas lah, maknanya bukan kawasan yang tombol-tombol kecil tapi kawasan besar. Oleh kerana ianya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Dan sekarang bila kita buat kajian, kita cuba buat kajian yang besar-besaran di kawasan yang besar. Bukan lagi di kawasan Kuala Terengganu saja, tak. Kita buat seluruh Laut Cina Selatan katakan. Itulah. So sedikit sebanyak macam itulah ceritanya. Banyak. Ya. Terus soalan seterusnya, tadi dengan daripada itu Prof dah kita setuju lah, tapi cuma kita nak melihat dari segi pandangan Prof, bagaimana Prof melihat isu-isu terutama berkaitan dengan perubahan iklim, pencarian pencemaran yang berlaku sekarang ni, yang memberi impact kepada masyarakat kita lah. Sebab kita tahu kebanyakan ini masih lagi bergantung pada laut sebagai sumber ekonomi dan betul. Ya, isu ni akan menjadi lebih penting di masa hadapan. Jika kita tidak dapat mengurangkan isu katakan sebagai tadi saya terangkan dari segi pengenapan, dari segi pencemaran oleh kubahan yang membawa bersamanya bakteria dan penyakit dan sebagainya, dan juga kalau kita tidak dapat mengubah keadaan lain dari segi katakan penggunaan sumber lautan dan sebagainya, ianya akan membawa impak yang tinggi kepada negara Malaysia dan juga kepada negara-negara di sekeliling Laut Cina Selatan. Oleh kerana pencemaran disebabkan oleh zat tumbuhan dan sebagainya itu akan menyebabkan perubahan yang besar ya dari segi komposisi hidupan di Laut Cina Selatan. Dan pencemaran endapan dan sebagainya akan merosakkan sumber-sumber hidupan di laut, terumbu karang dan sebagainya. Dan kita perlu tahu bahawa dalam sesuatu ekosistem itu, setiap yang ada dalam ekosistem itu ada peranan yang penting. Dan kalau katakan sebagai contohnya terumbu karang rosak kesemuanya, maka kesannya amat besar dari segi hidupan yang bergantung pada terumbu karang, dari segi tempat terumbu karang tadi menjadi habitat bagi berbagai-bagai kehidupan. Jika hilangnya itu, maka sebahagian besar ekosistem dari segi fungsi ekosistem tadi terakis dan berkurangan. Dan lambat laun ini akan membawa kesan yang amat besar dari segi katakan dari segi pengurangan sumber perikanan, sumber ikan yang diperlukan oleh penduduk di sekeliling Laut Cina Selatan. So kesan dia boleh amat besar sebenarnya. Dan perkara-perkara seperti ini kita perlu ada, bukan hanya setiap penduduk itu perlu tahu dari segi tanggungjawab mereka, tetapi bagi saya yang lebih penting ialah perlunya ada kalau dalam bahasa Inggeris ya, political will. Political will ni ialah bagi saya yang mampu melakukan perubahan itu perlu datang daripada setinggi-tinggi di peringkat kerajaan. Kita ada pelbagai agensi sebenarnya yang untuk menjaga dan mengawas kualiti alam sekitar, sungai dan juga lautan dan sebagainya. Kita juga ada berbagai-bagai agensi yang mengawal berapa banyak sumber laut yang kita boleh ambil dan sebagainya. Tapi masalah negara kita ni ialah dari segi setiap agensi itu kita perlu lebih memikirkan bagaimana mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan lebih berkesan dan lebih efisien. Masalah kita ada berbagai agensi dan perundangan dan sebagainya, tetapi ianya tidak dipanggil selari dan kerjasama erat itu diperlukan sebenarnya oleh semua agensi tadi. Bukan semua agensi menjalankan kerja, tapi semua agensi itu menjalankan kerja dan ada kaitannya dengan agensi-agensi lain. Kerjasama yang erat itu mesti ada, barulah kita boleh dapat mengawal segalanya. Seolah-olah macam kita tahu apa yang perlu lakukan, tapi cara kita lakukan itu menjadi tidak efektif.
So itu saya katakan tadi perlunya ada ya kesedaran dari segi bukan hanya setiap penduduk, oleh kerana isu pencemaran ini adalah berkaitan dengan setiap penduduk, tetapi juga perlu ada petunjuk arahan sumber yang diberi oleh kerajaan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Berdasarkan pemerhatian Prof, apakah yang boleh dilakukan dan disyurkan kepada pihak universiti untuk membantu meningkatkan kualiti penyelidikan khususnya dalam bidang sparing dan seterusnya manfaat ini dapat dinikmati bersama oleh masyarakat? Okay. Dari segi universiti, universiti menyediakan telah mendapatkan memberikan latihan kepada pensyarah, menyediakan prasarana penyelidikan ya, untuk kita menjalankan kajian dalam bidang sains marine. Yang ini kita perlu perbaiki dari masa ke semasa. Dari segi penyediaan sumber-sumber yang diperlukan oleh pensyarah untuk penyelidikan ya. Yang lain itu pula adalah perlu daripada hasilnya, perlu daripada pensyarah itu sendirilah untuk mendapatkan dana penyelidikan dan sebagainya. So daripada pensyarah itu sendiri perlu, tapi dari segi universiti sendiri kita menyediakan berbagai perkara lah. Tetapi kita masih memerlukan peralatan yang baik supaya kita dapat berkembang lagi. Isu penyelidikan dalam bidang sains marine ini yang utamanya ialah peralatannya sangat mahal. Dia jauh lebih mahal daripada bidang-bidang lain oleh kerana keadaan di laut itu sangat mencabar dan air laut itu sangat korosif. Maknanya kalau peralatan yang kita letak tu sembarangan, maknanya dia akan hancur disebabkan oleh hakisan oleh air laut itu sendiri, ataupun hanyut dia disebabkan oleh ombak yang kuat dan sebagainya. So ianya sangat mencabar sebenarnya. Oleh itu peralatan untuk kegunaan kajian laut ni mahal dan berbeza daripada peralatan lain. Oleh itu kosnya sangat tinggi ya. Kosnya sangat tinggi. Tapi kita universiti memang akan sebaiknya akan cuba menyediakan yang terbaik. Dan kita telah bernasib baiklah daripada awal dulu sehingga sekarang ni jauh berbeza lah. Sekarang ni memang sangat berbeza. Peralatan dah dikatakan baik, tapi kita perlukan lagi peningkatan. Jadi Prof sebagai salah seorang tenaga akademik di sini dan orang lama di UMT, jadi apakah nasihat yang bagi Prof kepada para penyelidik di UMT dan juga kepada para pensyarah khususnya dalam meningkatkan kejumlahan pencapaian akademik di UMT? Bagi pensyarah muda, akademik muda, saya sentiasa menasihatkan mereka untuk menjalankan apa-apa kerja yang mereka lakukan ya, perlulah pada kualiti yang terbaik. Dan sebagai penyelidik, sebagai ahli akademik ya, selain pada tugas pembelajaran dan pengajaran, mereka perlu menjalankan penyelidikan. Dan apabila menjalankan penyelidikan itu, mereka perlu mendapatkan grant ataupun dana penyelidikan dan menjalankan kajian-kajian yang dapat memberikan maklumat yang bermutu tinggi. Saya sentiasa beritahu syarah-syarah muda dan rakan-rakan saya supaya apa-apa saja kita lakukan itu, apa-apa saja diterbitkan apa dari segi penerbitan dalam jurnal dan sebagainya, biarlah yang terbaik. Bukan ala kadar ataupun bukan dari segi hanya untuk menerbitkan sesuatu, tetapi biarlah apa yang kita terbitkan itu bermutu tinggi. Oleh kerana itu penting bagi bukan hanya penting bagi kenaikan pangkat mereka sebagai contohnya, tapi juga penting supaya maklumat tadi itu dapat digunakan oleh masyarakat negara dan juga dunia. Dan hanya maklumat yang
yang terbaik saja yang akan di refer, yang boleh dirujuk oleh penyelidik lain di dunia. Kalau maklumat kita tu tak bagus, mereka tidak akan rujuk pun. Itu yang penting bagi kami ahli akademik. Kalau hasil penerbitan kita tu diambil sebagai rujukan, itu yang menjadi sesuatu yang paling memuaskan diri kita. Dan lagi banyak orang rujuk pada kita, ini memberi makna bahawa kajian kita tu, hasil kita tu adalah yang terbaik. Yang kedua yang saya sentiasa memberitahu penyelidik bahawa tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas dalam alam penyelidikan dan juga karier sebagai penyelidik dan pensyarah. Dan pensyarah perlulah bekerja dengan tekun dan sebaiknya, dan untuk berjaya itu adalah sesuatu yang boleh berlaku sebenarnya bagi setiap pensyarah dan ahli penyelidik, asalkan usaha tekun itu dijalankan. Dan sebagai ahli penyelidik dan pensyarah, matlamat dia adalah mesti untuk mencari ilmu dengan setulus hati kita, bukan mendapatkan ilmu untuk tujuan katakan supaya orang pandang kita baik dan sebagainya, tapi lebih kepada sebab kita suka mencari ilmu yang baru, ilmu yang terbaik, dan oleh itu jalan kerja secara itu. Dan satu lagi perkara ialah saya sentiasa memberitahu pensyarah muda bahawa kita perlulah sangat berminat dan suka menjalankan kerja kita, dan ianya boleh datang daripada hati yang ikhlas. Dan jika kita menjalankan kerja kita itu dengan hati yang ikhlas dan kita minat sangat dengan kerja kita itu, maka ianya tidak menjadi satu perkara yang boleh membawa stres kepada kita dalam kehidupan kita, ya. Dan ianya membuatkan alam pekerjaan kita sesuatu yang kita nikmati dan sentiasa nak pergilah, ya, kepada kerja kita itu. Oleh kerana tak ada stres tadi kan, oleh kerana suka sangat kerja kita, ini tidak menjadi satu isu untuk bekerja keras sampai malam ke hujung minggu dan sebagainya. Itulah saya selalu nyatakan kepada pensyarah dan penyelidik muda, pengawasan saya selama ini. Soalan seterusnya, Prof. Ya. Apakah harapan Prof terhadap perkembangan pengajian sains marine UMT pada masa akan datang? Okey. Dari segi bidang sains marine, seperti juga bidang-bidang lain di UMT ini, kita akan mengolah sekali lagi dalam berbagai peringkat olahan dah selama ini, ya. Ini bukan olahan yang pertama, dan juga ia ini bukan olahan yang terakhir, tapi kita akan mengolah sekali lagi program sains marine kita supaya ianya akan lebih relevan kepada keperluan terkini dari segi isu ini, dari segi menangani isu global dan sebagainya. Oleh kerana isu global sekarang ini sangat mencabar. Kalau dari segi katakan dari segi Laut Cina Selatan, tadi kita tahu kan baru-baru ini berlaku konflik Vietnam dengan China yang berkaitan dengan persempadanan ataupun apa yang dipanggil dari segi China mengatakan kawasan-kawasan di Laut Cina Selatan ini kawasan mereka, ya. Isu-isu seperti itu, dan juga isu-isu teknologi tinggi, isu perkembangan industri berkaitan dengan laut dan sebagainya. Kita perlu melatih pelajar-pelajar kita untuk lebih bersedia untuk memikirkan perkara-perkara seperti itu, isu-isu global, ya. Ianya bukan lagi isu di kawasan Malaysia saja, tapi isu di rantau ini dan juga di seluruh dunia. Satu lagi ialah kita perlu menyediakan, memastikan pelajar-pelajar kita mempunyai saya kata skill dari segi
kebolehan menjalankan analisis dan kajian di laut dan sebagainya. Oleh itu ya, program sains marine kita sentiasa banyak komponen latihan di amali, maknanya latihan amali di lapangan, di laut dan sebagainya. Dan komponen itu kita akan tambah lagi di masa hadapan ini dengan adanya kapal penyelidikan kita dan sebagainya. Maka kita dalam keadaan yang baik dari segi menyediakan aspek itu. Maknanya hands-on skill tadi itu memang amat penting. Kerana mereka pelajar graduan kita perlu boleh menjalankan bidang-bidang tugas. Dan selama ini kita mendapat laporan yang baik mengenai kebolehan pelajar kita dari segi bekerja di laut. So itu kelebihan program kita dan kita akan tambah baik lagi ya, perkara seperti itu. Kebolehan pelajar kita dan kebolehan pensyarah-pensyarahnya dan dari segi prasarana bidang sains marine. Yang itu yang saya ingin lihat dan kita akan pastikan insyaAllah ya, perkara seperti itu dapat kita capai. Sebagai timbalan National Sedia Akademik dan Akademasi, apakah harapan Prof terhadap mahasiswa UMT? Bagi mahasiswa UMT ini saya ingin saya sangat mengharapkan ya pelajar-pelajar ini mengambil semua peluang pembelajaran yang terdapat di UMT ini. Kita universiti menyediakan pelbagai prasarana dari segi ruang pengajaran yang baik, dari segi bahan pembelajaran secara katakan dalam bentuk print dan juga dalam bentuk elektronik ya, yang mereka boleh capai pada bila-bila masa. Dan kita menyediakan subjek-subjek co-curriculum dan sebagainya. Oleh itu kita mengharapkan ya, pelajar-pelajar kita ni mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu mengambil peluang tadi ya, untuk belajar bersungguh-sungguh. Kita menyediakan segala-galanya, tetapi akhirnya pencapaian mahasiswa itu bergantung pada diri mereka sendiri. Kita hanya boleh menyediakan, kita pensyarah-pensyarah boleh menunjuk ajar, tetapi selebihnya pelajar sendiri perlulah menyahut cabaran tadi. Dan janganlah katakan lalai dengan tarikan-tarikan lain ya, yang boleh menyesatkan kita daripada tujuan utama datang ke universiti tadi, iaitu untuk belajar dan mendapat ilmu, untuk mendapat skill dan seterusnya untuk mendapat pekerjaan. Kita hanya boleh menyediakan segala keperluan mereka, tetapi mereka perlulah bekerja keras untuk mendapatkan ilmu tadi. Selain daripada katakan mentalaah, belajar dalam kelas dan sebagainya, kita juga menyediakan pelbagai prasarana ya, dari segi rekreasi, co-curriculum dan sebagainya. Itu pun juga gunakanlah ya, dan sebaiknya supaya pelajar semua dapat menikmati masa yang ada ni dan juga peluang yang ada ni untuk berehat sambil belajar. Sebab di alam pekerjaan nanti mungkin tak ada masa lah semua tu kan? Dan hanya masa sebagai pelajar ni dapat enjoy masa di universiti. Seperkara lagi ialah dari segi tujuan di universiti sekarang ni bukanlah hanya untuk belajar dan kita menyediakan segala-gala fasiliti tadi. Satu lagi ialah kita perlu mengubah mungkin sikap orang Asia lah ya. Kalau kita keluar negara tu, orang-orang luar negara always menyatakan bahawa pelajar-pelajar dari Malaysia dan juga pelajar-pelajar dari Asia yang lain, tapi utamanya daripada Malaysia, senyap sangat. Maknanya tidak rajin untuk bercakap, luahkan perasaan dan sebagainya.
Dan kita sebagai pensyarah, kita sentiasa menyediakan peluang untuk pelajar ini menyatakan apa yang mereka tahu, apa yang mereka telah pelajari, apakah masalah mereka, pergi bercakap dengan pensyarah-pensyarah. Dan saya ingin mencabar pelajar-pelajar ini untuk lebih berbincang dan bercakap dengan pensyarah-pensyarah. Dan hanya dengan cara itu mereka dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk berkomunikasi, untuk meningkatkan confidence mereka. Dan itu amat penting dalam mendapatkan pekerjaan, untuk berjaya dalam sesi peneroga dan sebagainya. Itu amat penting. Itu kelemahan, saya rasa itu kelemahan utama jugalah, Aspek komunikasi. ya, aspek komunikasi itu dari segi pelajar kita ni lah. Dan itu adalah cabaran yang agak besar bagi pensyarah-pensyarah, dan yang itu yang kita nak ubah. Selain pada ilmu tadi, memang pelajar boleh belajar dan kita menyediakan pelbagai bahan untuk belajar dan sebagainya, tetapi kita inginkan pelajar tadi berkomunikasi dan bercakap ke depan dan memberikan pendapat mereka. Kita malu juga kalau dibandingkan dengan pelajar Indonesia, Thailand, itu rajin juga memberi pendapat. Tapi pelajar Malaysia ni mungkin belum lagi ke situ. Kita akan cuba. Ya. Okay, soalan terakhir. Baik. Okay, sebagai ahli ataupun setiausaha bagi kluster sumber asli dan alam sekitar, apakah perancangan yang berbagi Prof bagi memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya mengenai pemeliharaan warisan sumber asli dan penggunaan sumber yang tidak boleh dipengaruhi? Ya. Ya, tugas kluster sumber asli dan alam sekitar ini adalah untuk memberi seolah macam nasihat dan maklumatnya kepada kerajaan dari segi keperluan negara dan sebagainya berkaitan dengan sumber asli dan keadaan alam sekitar kita. Dan antara yang teramat penting adalah untuk memberi maklumat dan untuk memberi maklumatlah kepada masyarakat supaya mereka lebih prihatin mengetahui alam sekitar kita dan sumber-sumbernya dari segi pemeliharaan sumber asli dan juga sumber warisan kita, supaya persekitaran kita ni dapat menyokong keperluan penduduk kita. Iaitu yang amat pentingnya. Jika alam sekitar tadi rosak, maka kesannya kepada manusia. Dan oleh itu pemeliharaan sumber dan keadaan alam sekitar itu amat penting. Sekarang ini kita mengambil peranan untuk berjumpa dan berbincang dengan beberapa kerajaan negeri dan berbincang mengenai isu alam sekitar dan pengurusan sumber asli, dan seterusnya membantu memberikan maklumat dan cadangan kepada kerajaan untuk cara yang terbaik bagi pengurusan sumber asli dan alam sekitar itu. Dan pada masa yang sama untuk berhubung dengan masyarakat melalui penerbitan dalam surat khabar dan media massa dan sebagainya, supaya masyarakat lebih mengetahui dan lebih prihatin kepada isu alam sekitar kita. Itu peranan kita setakat ini. Ada banyak lagi yang perlu dilakukan, itu definitely lah, semestinya. Tetapi kita lakukan apa yang kita boleh. InsyaAllah macam itulah perancangan. Macam mana kita, Amin? Sebentar je dah tu. Yalah. Okay, saya rasa untuk sesi membuat video tadi, saya rasa setakat ini sajalah. Dan saya mewakili pihak PPD SLZ mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas kesudian yang bagi Prof sudi meluangkan masa untuk membantu kami dalam menyumbangkan maklumat ke arah pembangunan projek IQ. Okay,
terima kasih.